Pesan Imam Az-Zarnuji yang mulia, niat tuntut ilmu hidupkan agama. Ini Imam Zarnuji sebut. Ini niat yang seterusnya. Imam Zarnuji kata antara niat menuntut ilmu untuk apa? Untuk menghidupkan agama. Nah, juga buat kekal agama yang mulia, bukan hanya dengan semangat semata. Karena ilmu ni, agama ini kekal dengan apa? Dengan ilmu. Agama ini kekal dengan apa ni, diamalkan ilmu tersebut. Itu sebab dia. Sebab tu kata Imam Zarnuji, innama baqaul Islam bil ilm. Sesungguhnya baqanya agama, kekalnya agama Islam ni dengan apa? Dengan ilmu. Jadi bukan hanya dengan semangat saja. Semangat tapi mengaji malah. Mengaji tak mau. Tapi kalau program semangat dan sebagainya, waktu dia kalut. Buat apa? Bila orang suruh mengaji, duduk lama sikit, mengaji, tuntut ilmu dan sebagainya, tak mau. Tak boleh. Lambat kata dia. Jadi jangan macam tu. Tuntut ilmu betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk apa? Untuk hidupkan agama. Disebabkan kerana adanya orang-orang yang tidak matang, tidak sempurna dengan ilmunya, duduk dalam masyarakat, maka melahirkan masyarakat yang tidak matang juga. Petani, kalau dia siram pokok dan dia petani yang berpengalaman, maka pokok tadi dijaga dengan baik dan akan hasilkan buah yang baik nanti, insya-Allah. Tapi kalau petani tadi bukan orang yang berpengalaman, tapi dia pun minat juga nak tanam pokok, akhirnya pokok tadi tak berbuah. Lepas tu dia duduk heran, kenapa ulat banyak pokok ni? Dia tak tanya ke orang yang erti. Dia baru tanam pokok. Tu misal kepada orang yang tidak sempurna pengajiannya, kemudian nak mendidik umat, dengan orang yang sempurna pengajiannya dan diberikan izin oleh para gurunya untuk mendidik umat pada waktu tersebut. Sebab tu perbahasan berkenaan dengan orang panggil apa ni, izin daripada guru dan sebagainya, ini adalah perbahasan yang penting dalam pengajian. Agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil, bahkan ia meruntuhkan. Ingat nak, agama tak akan boleh dipertahan dengan kejahilan. Agama dipertahan dengan keilmuan. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan kalau baca saya baca dalam kitab Syekh Muhammad Saleh Al-Gharsi, dia tulis kitab Islahul Madaris, macam mana nak memperbaiki balik sistem pendidikan sekolah-sekolah. Dia kata macam mana kita nak perbaiki balik. Kata beliau, Nizamul Malik ni adalah wazir ataupun menteri pada zaman Seljuk. Ni tahun 400 lebih, 480-an. Kenapa dia bagi pandangan kepada khalifah pada waktu tersebut, kerajaan Seljukiyah, kerajaan Seljuk, untuk buat madrasah An-Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah, tuan-tuan. Siapa yang mengajak di madrasah ni antaranya? Yang jadi mudir, yang jadi guru besar di madrasah Nizamiyah, pernah jadi guru besar di madrasah Nizamiyah, antaranya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Sebelumnya adalah Al-Imam Asy-Syirazi, guru beliau, guru Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Minta maaf. Al-Imam Syirazi pernah jadi Al-Imam Al-Juwaini, Imam Muharramain pun pernah jadi guru di situ, madrasah Nizamiyah. Kenapa dia buat madrasah tersebut? Dibuat madrasah tadi untuk menghalang gerakan Batiniyah dan juga gerakan Syiah yang ada pada waktu tersebut, Ismailiyah, yang bertebaran di seluruh dunia. Karena Syiah waktu itu gunakan ilmu, bukan hanya gunakan siasah politik. Dia pun bukan guna kuasa, dia guna ilmu. Buka masjid, buat Masjid Azhar. Masjid Azhar dibina oleh Fatimi, dan kemudian dibuat majlis ilmu oleh Bani Nu'man. Ini keluarga Bani Nu'man, mereka ni yang mendidik dan juga membuat majlis di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Lama. Hasilnya apa dia, tuan-tuan? Keluar ulama Syiah yang ramai. Maka pada waktu tersebut Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia datang ke Mesir, dia tengok nak lawan orang ni bukan dengan siasah saja, bukan dengan qamma, maksudnya bukan mesti tutup Masjid Al-Azhar, buang ulama-ulama dia, tak jadi, kata dia, mesti buat juga madrasah. Macam dia buat dengan sistem yang ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi, khalifah pada waktu tersebut, beliau mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah, dan bertasawuf dengan tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Maka akhirnya dia buat apa? Dia buat madrasah dia. Ada berapa puluh madrasah pada waktu tersebut. Ditutup Azhar hampir 100 tahun.
100 tahun. Ya lama. Ditutup Azhar, tak dibenarkan majlis apa-apa. Nah, sehinggalah datangnya setelah tu Nuruddin Zanki kalau tidak silap saya, baru dibuka balik Al-Azhar Al-Syarif. Zahir Bibas baru buka balik Azhar, baru buat balik majlis, kelas-kelas pengajian dibawa para ulama untuk mengajar. Dan semua ulama waktu itu sepakat tak boleh untuk lawan dengan gerakan keilmuan yang lain, melainkan dengan dibuat balik majlis ilmu. Hak tu saja jalan dia untuk nak lawan. Nah, lepas tu saya sangat tak setuju kata kita nak apa ni, nak ubah ni kena ubah daripada atas baru kita akan boleh ubah semua. Tak semestinya. Nah, ada negara yang dia ubah, cuba tuan-tuan bayangkan, Al-Azhar Mesir, disebabkan kerana para ulama sebelumnya telah buat kerja di Mesir. Syiah masuk duduk di Mesir 400 tahun. Apa yang berlaku? Orang Mesir tukar azan semua. Orang Mesir tukar azan. Azan semua apa ni, hayya ala khairil amal. Tak baca hayya ala salah, bukan hayya ala falah. Hayya ala khairil amal. Hayya ala khairil amal. Syiah punya. Kan? Itu dibuat yang tu. Berapa ratus tahun tuan-tuan? 400 tahun. Selepas 400 tahun, keluar saja kerajaan Syiah Fatimi, masuk Salahuddin Al-Ayyubi, jadi apa? Dalam sehari itu juga semua patah balik, hayya ala salah, hayya ala falah. Nak tunjuk kata apa? Seorang pun tak berubah pun, tak jadi Syiah pun. Tapi sebab kerajaan waktu tu Syiah, dan mereka marah pula orang kalau kata pegang dengan pegangan apa ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pernah ditangkap orang yang ada kitab Muwatta Imam Malik. Ada orang ni, ada seorang pelajar ni, dia ada kitab Muwatta Imam Malik pada kerajaan zaman Fatimi dulu. Ditangkap, dipukul, dipenjarakan hanya kerana ada kitab Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu. So dia guna betul lah kuasa dia tu. Siapa ada kitab Muwatta masuk penjara, dipukul pula, disiksa kerana hanya kitab Muwatta saja. Tapi orang Mesir berubah jadi Syiah setelah mana berapa ratus tahun dipimpin oleh Syiah, seorang pun tak jadi pun. Syiah ni picisan saja di Mesir sekarang. Yang ajaibnya negara kita ni, masuk ulama daripada Makkah Al-Mukarramah mengaji dengan para masyayikh dulu, didik umat. Tapi balik beberapa orang mangkuk ayun duduk dalam masyarakat ni jadi Syiah. Syiah pun ada, Wahabi berlambak. Kita pun heran kenapa jadi macam tu. Bila tengok balik, sebenarnya balik kepada sistem pendidikan yang tidak sempurna. Itu je. Poin dari situ je. Karena sistem pendidikan yang tidak kuat, tidak kemas untuk nak jaga betul umat ini. Sebab tu nizamiyah ditubuh, dibuat, dan kemudian dipilih para ulama yang khusus untuk mengajar. Dan akhirnya kata Imam Syirazi, ketika saya berjalan daripada apa ni Baghdad menuju ke Khurasan, kata beliau, dalam perjalanan para imam, para qadi, para mufti yang saya temui di semua negeri yang saya lalui, semuanya anak murid saya. Itu dia. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya lahir daripada madrasah nizamiyah tadi ni yang dipimpin oleh Al-Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, pengarang kitab Al-Muhadzab yang disyarahkan oleh Imam Nawawi jadi majmu'. Pengarang dia nama Al-Imam Syirazi. Imam Syirazi kata anak murid dia daripada nizamiyah semua jadi mufti, qadi, imam, pemimpin kerajaan, semua ada. Dia kata mana negeri yang saya singgah, semua anak murid saya rupanya. Masya-Allah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya berjayanya sistem pendidikan mereka tadi sehingga semua para ulama pada zaman tersebut dididik dengan manhaj yang sama. Itu yang paling utama sekali. Dan kita mengimpikan perkara tersebut. Nah, yang duduk tu orang yang faham, yang duduk di jabatan orang yang faham, yang jadi qadi orang yang faham, yang jadi mufti orang yang faham, yang reti tentang sistem pengajian yang sepatutnya, maka akhirnya akan selamat agama ni insya-Allah. Nah, tapi kita berharap saja kalau duduk tidur saja, akhirnya mimpi ya lah. Boleh? Baik. Tak apa saya cakap ni tuan? Bolehkah saya cakap ni? Bolehkah? Boleh. Kalau tak cakap siapa nak cakap? Cakap pi lah. Boleh. Baik. Itu faham tak? Itu maksudnya. Lepas tu kita optimis dengan pendidikan. Mesti yang pertama sekali kena ubah pendidikan. Lepas tu ni antara sebab saya karang kitab ini. Karena kita mengimpikan perkara tersebut. Karena itu adalah asas yang paling utama. Bukan dengan jalan lain. Wallahi wa rabbi Ka'bah. Bukan dengan jalan lain.
Mailah ada orang beritahu dia jalan kot mana benda, tak betul. Ini jalan yang sepatutnya. Karena ini jalan yang dididik oleh para ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan pegang kerajaan tu. Nabi diutus oleh Allah didik umat dulu, pendidikan dulu. Kalau Allah Taala nak bagi Nabi kerja dia cepat, kalau tu yang paling cepat, Allah Taala akan bagi negara terus kat Nabi. Senang. Bagi sebuah negara kat Rasulullah, sekali dengan umat dia sekali, terus Nabi pergi tawan negara ni, tawan negara ni, tawan negara ni. Kan senang gitu. Tapi macam tu Allah Taala hantar Nabi SAW. Lah. Tempoh Nabi memerintah dengan tempoh Nabi mendidik. Nah, kalau kata dengan sistem macam tu kita susun, mana lebih lama? Mendidik lebih lama 13 tahun. Memerintah 10 tahun. Tapi pemerintahan Nabi semuanya pendidikan. Betul tidak? Dan Nabi sebut pula innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu mualliman. Innama, guna innama, ada tu hasrin. Sesungguh-sungguhnya, tak ada benda lain, aku diutuskan sebagai guru, kata Rasulullah. Itu nak kata apa? Nabi tak kata innama bu'istu qaidan, saya diutus untuk menjadi pemimpin negara. Tak. Saya diutus menjadi muallim, guru kepada umat. Faham tak? Itu yang paling utama sekali. Ada jalan lain? Tak ada jalan lain. Bohong kalau ada sebut jalan lain. Faham? Jaga-jaga wahai saudaraku semua, tuntut ilmu jangan tujuannya dunia. Jadi jangan kita tuntut ilmu karena jalannya untuk dunia, nak dapatkan kemasyhuran, nak dapatkan harta dan sebagainya dengan ilmu. Nauzubillahi min zalik. Jika tujuannya untuk kemasyhuran, akan rosak dengan tipu daya syaitan. Kalau kita niat menuntut ilmu kerana masyhur, saya nak masyhur. Batu sekarang dalam bidang agama ni orang minat. Kenapa? Karena katanya cepat untuk bercakap depan orang. Maka dia nak masyhur, akan rosak nanti. Dia tak sabar. Kita mengaji dulu, sabar lagi. Umur baru berapa? Umur baru 20-an. Kalau 16 tahun lagi mengaji, baru umur 36 tahun. 36 tahun muda lagi. Boleh insya-Allah mengajak lagi. 16 tahun dia kata, 20 tahun mengaji. Boleh. Nabi kalau Allah Taala nak utus, awal lagi Allah Taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranak-beranak tu umur 18 Nabi utus dah. Allah Taala utus Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Taala utus Nabi umur berapa? Umur 40. 40 tu lambat kah? Tak lambat. Hasilnya lebih berkesan. Betul? Umur 40 Allah Taala utus Rasulullah. Sebab tu 40 ni umur kenabian, umur kematangan.